Yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Kita percaya Allah boleh buat belaka. Tapi orang Jahmiyah, dia akan menodai. Ingat ikhwani, hari tu masuk seorang Jahmi, dia kata Allah buat apa yang Allah nak buat. Kita kata ya. Dia kata Allah boleh ke nak ambil anak? Allah jawab dalam surah Az-Zumar. Allah jawab. Subhanallah. Allah jawab ikhwani. Allah kata apa? Lau arada Allah an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Lau arada Allah an yattakhidha walada. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak, Allah boleh buat. Kalau Allah, lau arada Allah an yattakhidha walada. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil anak, Allah boleh buat. Ikut dia. Hari tu ada datang seorang Jahmi, they are one Jahmi, he says to me, you say Allah Subhanahu wa taala can do anything? I say yes. Anything Allah Subhanahu wa taala can do. So he asked me, can Allah Subhanahu wa taala take a son? I told him, yes, Allah Subhanahu wa taala say that in surah Az-Zumar. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil anak, Allah boleh ambil sendiri, Allah pilih sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan. Tapi itulah jawapan kepada engkau. Yani Allah Subhanahu wa taala can do anything he wants. Kita tak boleh persoalkan Allah. We cannot question Allah. Ya Allah, why do you this? Kemudian sesat. Ini ya, ajaran sesat ni macam-macam. Yang terkini sebelum tuan-tuan tanya, Muhib. Muhib apa entah nama dia. Itulah yang tuan-tuan sebut itulah. Saya tengok dalam Quran menyebutkan, disebutkan oleh tu, law aradallahu an yattakhidha walada tu lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Di situ qadiyah apa tuan-tuan? Qadiyah syartiyah mujabah dalam pengajian mantik. Maknanya apa dia? Yaitu adanya syarat, adanya jawab syarat. Dalam kita mengaji mantik ada muqaddam, ada tali nama dia. Talinya yang mana? Lastafa. Nescaya Allah memilih daripada kalangan hambanya untuk menjadi anak dia. Seandainya itu syarat. Seandainya itu muqaddam dan juga syarat. Seandainya Allah ingin mengambil anak. Kalau Allah nak mengambil anak, lastafa, jawab syarat atau tali. Nescaya Allah akan ambil daripada kalangan manusia, bukan malaikat. Kenapa demikian? Itu adalah kesinambungan alirtibat di antara ayat. Ayat yang dulu-dulu ada orang kafir musyrik mengatakan itu malaikat banatullah, anak perempuan Allah Ta'ala. Alakumuz zakar walahul unza. Allah Ta'ala dalam Quran juga. Adakah untukmu anak laki-laki, Allah anak perempuan? Maknanya apa dia? Kamu kalau dapat anak perempuan, anak laki-laki, ketika lahir anak, kamu gali lubang, siap-siap. Kalau lahir laki-laki, bawa pulang. Lahir perempuan, kamu tanam hidup-hidup. Wa'dul banat. Bi ayyi dzambin qutilat. Quran mengatakan, dengan dosa apakah dia kau bunuh? Maka ditanam, kamu tanam anak perempuan. Kenapa? Kamu merasakan sui ada anak perempuan. Memalukan, berubah muka kalau lahir anak perempuan. Zaman jahiliah dahulu. Kemudian, kamu kata kamu anak laki-laki, makna kamu mulia. Allah ada anak perempuan, makna kamu mengatakan Allah itu hina. Kamu kata pertama anak perempuan, yang kedua malaikat. Maka Allah jawab dalam Quran juga. Adakah kamu melihat ketika Allah menjadikan para malaikat sebagai anak dia? Kalau seandainya Allah nak ambil anak, tak perlu malaikat. Kamu je. Golongan kamu sahaja. Karena apa dia? Ada kesinambungan insijam di antara kamu dengan sesama kamu. Malaikat satu jenis yang lain. Dia jismun nuraniyun. Jisim daripada cahaya. Qadirun ala tasyakkul. Dia boleh berubah-ubah dengan tasyakkul yang baik-baik. Itu para malaikat. Daripada cahaya, kamu daripada tanah, maka aku boleh ambil anak daripada tanah sahaja. Maknanya,
Ada ke tidak Allah mengambil anak daripada manusia? Tak ada. Kalau tak ada, maka terbatal juga muqaddam, iaitu lau aradallahu ayattakhidha walada. Ini kaedah begitu. Contoh, sekarang ini musim hujan. Kalau seandainya ada hujan lebat, maka ada banjir. Maka banjir tidak ada, makna tidak ada hujan lebat. Nampak tuan-tuan? Kalau ada hujan lebat, maka ada banjir. Hakikatnya tidak ada banjir. Artinya tidak ada hujan lebat. Maka ternafi juga muqaddam dia. Kerana tali ternafi. Contoh lain. Kalau ada peperangan, maka hancur leburlah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tidak hancur lebur, maka tidak ada peperangan. Maka terbatalnya tali, terbatalnya muqaddam. Demikian bila Allah mengatakan, lau aradallahu ayyattakhidha walada, kerana tidak ada Allah mengambil anak daripada manusia, maka terbatal juga yang muqaddam. Maka ulama kita, dia buat satu ringkas je. Satu kata kunci, mukhalafah lil hawadis. Selesai masalah. Dia kata itu, kita nak perlu dalil, kita nak perlu itu, tapi cukup untuk orang awam. Untuk orang awam yang tak tahu fa'alu. Cukup dah tu. Kita bolehlah kita kata kita tahu sorof, kita tahu infa'ala, tahu fa'lala, semua tahu. Ya kita, tak apalah. Walaupun kalau cakap Arab kita tentang pukang, yakni, tak sudah. Tapi walaupun begitu, kita ada asas bahasa Arab. Tapi masyarakat di Malaysia ni adakah semua ada asas bahasa Arab? Tahu dia fa'lala yufa'lilu tahu. Dia tak tahu. Jadi macam mana? Ulama kita yang paling memahami. Ini sifat 20 untuk orang yang dikatakan sebagai orang awam, maka levelnya pengajian sekadar ini sahaja. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab, iaitu pada Minhajul Abidin. Prinsip-prinsip hamba Allah Ta'ala. Apa dia? Mengaji dalam bab ilmu, dia kata, iaitu mengaji berkaitan dengan fardu ain sahaja. Tak sampai tahulah ini ta'aluk tanjizi qadim ke, tanjizi hadis ke, saluhi qadim ke, ini qabdah ke. Tak perlu tahu yang itu. Cukup dia mengetahui saja sifat 20 berserta dengan dalil ijmali sudah memadai. Tuan-tuan, mungkin kita orang yang cerdik, kita orang yang bijak, tak ada masalah. Masalahnya apa dia? Kalau kita bukan orang yang seperti itu. Jadi, tak pernah kita mengaji sedetail itu. Kalau kita wajibkan suruh mengaji sampai tahu fa'alu, tuan-tuan apa jadi? Rosak masyarakat. Kita pun jadi rosak juga. Sama-sama rosak. Eloklah tu. Baik. Tuan-tuan, ada dalam kitab ni, kitab Asyarqawi alal Hudhudi. Bagus kitab ni tuan-tuan. Ya. Ada diceritakan tentang punca sesat, punca bid'ah. Kenapa boleh jadi sesat? Kenapa boleh jadi bid'ah? Jadi di sini, ya, yang terakhir saya ingatlah sebab kita masa pun dah habis. Jadi saya punya, ni, bolehlah, sinilah kita sambung. Lepas tu, habislah. Ini slide yang paling mudah saya buat tuan-tuan. Tak sampai sejam. Buat soalan je. Jadi saya jawab sendiri. Baik. Jadi tuan-tuan tengok nanti, ya, kalau ada kitabnya sama dengan cetakan saya ni, iaitu muka surat, ni dah masa kita cari dia tak jumpa. 87. Asyarqawi alal Hudhudi. Dia kata di situ berkaitan dengan wa aslul kufri wal bid'i sab'atun. Punca menjadi ahlul bid'ah. Punca menjadi orang kafir. Sesat makna dia. Ada 7. Saya ringkaskan sahaja dalam tempoh masa yang agak kita tersepit ni, ya. Tadi yang Muhib Khali tadi kan, maknanya kaedah yang digunakan dia tak ada kaedah. Memahami nas itu tidak ada kaedah. Sebab itu betul fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Terengganu mengatakan ajaran Muhib. Sebab sudah tersasar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah atau manhaj yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang ada kaedah lah. Yang ni tak ada kaedah. Kaedah apa pun kita pun tak tahu. Kalau tak ada kaedah macam mana tuan-tuan? Kita pergi kedai pun tak boleh. Kaedah kita 2 campur 2, 4. Dia tak.
2 campur 2, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 12 pun boleh. Tak ada kaedah. Dia bagi kita RM10, nah, barang RM5 punya harga barang. Kita pulang RM5, kata tak boleh. Pula RM5 pula, pulang balik RM12. Kaedah apa dia pakai? Kaedah diri sendiri. Macam ni, tak ada kaedah, akhirnya kata apa? Allah boleh ambil anak. Siapa-siapa jadi anak dia boleh ciptakan anak dia, orang rumah dia semua boleh. Maknanya kalau Allah menciptakan batu yang sangat besar, sehingga Allah tidak boleh angkat juga boleh. Maknanya kan ada soalan, pernah tanya orang, ya, boleh tak Allah menciptakan batu yang sangat besar, bukti batu tu besar, Allah pun tak boleh angkat. Kata, pelik soalan kau ni. Nah, dia kata boleh ke tak boleh? Ini terjawab dalam masalah ta'alluq sifat kudrah. Kalau kita ngaji sifat 20 kan, dibahaskan dengan ta'alluq sifat kudrah lebih detail. Baik, mungkin saya terjemah je lah. Ya. Saya ingat tadi nak baca satu-satu tuan-tuan. Ini kitab ni sangat penting, bagus kitab ni. Ya. Saya dulu mengaji kitab ni sikit ya tuan-tuan. Walaupun habislah kira mengaji dengan tuan guru tu 3 jam saya tidur lepas ngaji kitab ni lah. Saya dah ngajar tauhid dah ni. Lepas tu pergi mengaji dengan dia. Mengaji kitab ni. Asyarul Qawi Alal Hudi ni mengaji, lepas mengaji 3 jam saya tidur tak sedar. Penangan mengaji kitab ni. Kan? Baik. Apa makna tu? Susah lah tuan-tuan, susah. Baik. Yang pertama, jadi kufur dan bid'ah ni apa dia? Dia kata berpegang menyandarkan segala makhluk ini secara ilat dan tabiat. Maknanya ilat tabiat itu apa dia? Ilat tabiat itu menafikan iradah. Menafikan iradah. Seperti janggut saya ni bergerak ketika saya bercakap, ni makna dia apa dia? Di luar kontrol saya ni. Kalau boleh saya nak dia senyap ya. Biar saya je bercakap. Biar mulut saya bergerak, dia senyap, statik macam tu. Tapi kenapa dia bergerak juga? Karena elah daripada mulut rahang bergerak. Jadi kalau alam ni jadi kerana elah di luar kehendak Allah. Maknanya di situ ada kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kalau kekurangan tu layak ke jadi Tuhan? Tak layak jadi Tuhan. Hakikatnya ada ke tidak kekurangan tersebut? Tidak ada. Maka itulah Tuhan. Baik. Ilah tabi'ah ni tuan-tuan dah mengaji dah lah. Ya, senang. Baik. Yang kedua dia kata apa dia? Iaitu mengikut secara mengkhinzir buta. Yang kedua. Baik. Yang ketiga, ta'assub. Ta'assub bukan dengan tujuan mencari kebenaran. Yang keempat, yaitu kita mengambil satu hukum adat seperti hukum akal. Tak boleh jadi sebaliknya. Makan ubat mesti sihat. Walhal yang mati berlambak makan ubat. Kalau kita katakan makan ubat tak mati-mati, ubat tu menyembuhkan, ramai je orang mati. Mana atuk kita pun tak mati, duduk sampai sekarang lah atuk kita. Makan ubat sihat, makan ubat sihat. Sakit jantung, makan ubat sihat jantung. Apa lagi sakit dia? Makan je ubat sihat. Tapi kenapa makan ubat tak sihat juga? Karena ubat bukan menyihatkan, ubat makhluk. Yang menyihatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ada perbahasan lagi berkaitan dengan apa dia? Makhluk kena usaha. Tetapi jangan berpegang dengan usaha. Kan usaha bukannya Tuhan. Allah itu kita beriman dengan sebab akibat. Musabbib Allah Ta'ala. Kaun, alam semesta. Yang menciptakan dia mukawin Allah Ta'ala. Maka beriman dengan kaun atau beriman dengan mukawin Allah Ta'ala. Ini ada perbahasan dia. Beriman dengan Rabbul Asbab atau beriman dengan sebab. Beriman dengan sebab dan akibat itulah di antara kita kata hukum-hukum adat. Kalau kita menafikan hukum adat ini atau kita tak penting hukum adat ni, maka macam mana? Akhirnya apa terjadi? Menafikan mukjizat yang terjadi kepada para anbiya. Karena di luar adat. Api tuan-tuan, julurkan tangan ke atas api. Maka tuan, jari kita ni kan cuba julur ke api, tahu julur tuan, letak ke atas api tu. Buka api kan, api dapur kita, letakkan jari kita atas api. Terbakar tak? Terbakar. Tapi Nabi Ibrahim
Yang mana kitab tafsir menyebutkan sebulan kumpul kayu api. Sampaikan bernazar orang pada masa itu. Zaman Nabi Allah Ibrahim. Seandainya aku sihat, aku akan mengumpul kayu api nak bakar si Ibrahim. Sebulan dia kumpul kayu api pula, sebulan nak kasih bakar semua sekali. Dia mula bakar sikit, bakar, nak tunggu terbakar semua ni sebulan. Setelah cukup masa sebulan nak dokek pula tak boleh. Kan nampak perbuatan dia agak apa tu? Jahil tak? Kalau bahasa Islam kata apa? Bodoh. Dia buat api, dia tak boleh nak pergi dekat. Jadi macam mana? Daripada jauh je. Buat manjaning. Buat lestit tuan-tuan, lestit daripada jauh. Campak tu ke situ. Terbakar tak? Tak. Tak terbakar pun. Jadi adatnya macam mana? Kena api terbakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Ini kita kata perbahasan hukum adat. Jangan kita kata asalkan api mesti terbakar. Api walau membakar sekalipun masih terkait dengan kudrah Allah Ta'ala. Terkait dengan izin Allah. Kalau Allah nak mengkehendak kita bakar, terbakar. Kalau tak terbakar. Maka menafikan itu turut akan ternafi mukjizatnya para rasul dan karamahnya para anbiya, para wali. Karena karamah itu sebahagian daripada perkara yang mencarikan adat. Berlaku sebalik. Kan? Baik. Dia nyoling dah fungsi. Bila berhenti ni. Dah cukup lah tu. Ya, saya banyak lagi. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, para guru, tuan-tuan, pastikan kita mendalami ilmu tauhid. Soalan pertama dalam kubur tak tanya yang lain. Tanya Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Tauhid tak tu? Tauhid. Nak jawab apa kalau Tuhanmu tak kenal? Itu kita kata secara logiknya macam itulah. Ya. Cuma tuan-tuan, pergerakan kita, ini secara peribadi lah, ya, secara peribadi. Pergerakan ilmu tauhid, dia pastikan sampai juga kepada ilmu tasawuf. Jangan sekadar ilmu tauhid semata-mata. Ilmu tauhid yang menidakkan tasawuf itu tersasar daripada ilmu tauhid. Dan ilmu tasawuf yang menafikan tariqah itu bukan tasawuf. Jangan jadi seperti kaum muda pada masa dahulu dengan mendakwa kita kaum tua pada masa sekarang. Maknanya, zaman dahulu kaum muda, ada banyak contoh lah, kita tengok tasawuf moden lah, kitab dia macam-macam lah. Maknanya, dia membahaskan tentang tasawuf, tapi beliau tidak bertariqah. Jadi maknanya, kaum tua yang dahulu, mereka yang bermazhab, mereka yang Asy'ariyah Maturidiyah, mereka adalah ahli sufi dan mereka bertariqah. Inilah kaum tua pada masa dahulu. Cuma pada masa dahulu, kaum muda, mereka itu ada mazhabnya, fiqahnya, mereka itu ada kaedah-kaedah usuluddinnya, mereka itu ada menulis kitab-kitab tasawuf, menolak tariqah. Jadi benar kata mereka, kata ulama kita, kaum muda pada masa dahulu adalah kaum tua pada masa sekarang. Jadi tuan-tuan yang mengejar ilmu tauhid, pastikan kita siap dengan ilmu tauhid kita, memahami sungguh-sungguh, mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.